Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala salata ibadatin wa ja'alaha ma'rajan lis-salikin wa ja'ala qurrata 'ainin lil-musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbana tahwinana baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma laki muwaffiq washrah lisani li qira'atil Qur'an wa hadithil azkar ولا تعيب الخطابة والذكر وارزقنا علما وارزقنا فهما. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا من رحمتك يا الله. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: "Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Bila peringatan semuanya peringatan itu beri manfaat kepada orang beriman. Alhamdulillah, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang rahmat, yang taufik, yang qudrat, yang iradah yang Allah Taala berikan kepada kita sehingga kita dapat meneruskan lagi ubudiyah kita, itu perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok balik sambungan daripada perbahasan kaitan tertibnya pergaulan dengan semua makhluk. Kita sebutlah ini sebelum ini, apabila seorang itu ia berkawan musuh, dia tidak boleh menyambung diri dalam rendah dirimu tanpa menghina. Kedua, jangan secara ringkasnya dia duduk suatu dalam majlis, dia ke kanan ke kiri, ataupun dia bergerak ke sana, ataupun jangan silang seni jadi antara satu sama lain terlalu banyak pegang berjanggut. Itu semua menunjuk kepada cara yang menyebabkan kita ni tak tenang duduk dalam suatu majlis ataupun di tepi saudara kita. Begitu juga jangan banyak meludah, ingus, duduk simpang pemanggil, duduk simpang ingus. Mungkin saudara kita tepi rasa tak selesa dengan keadaan kita. Begitu juga tempat kita duduk, biarlah duduk tenang. Perbualan teratur, biar orang faham. Yang kelima, dengan kalah perbualan percakapan yang baik dari orang yang bercakap. Tanpa menunjuk berlebihan, ia ke ayat semangat, ataupun ia ulang sekali, tak faham apa, ulang ini. Ini juga boleh membuat kepada seorang saudara kita itu berasa hati dengan kita. Dia cakap slow, jadi kita cuba memahami betul-betul. Yang keenam disebut, jangan suka puji anak buah sendiri ataupun syair berlisan dia sendiri. Biarlah orang lain yang puji. Yang orang lain angkat dia, jangan diri sendiri. Sebab apa? Allah akan nampak keburukan itu. Kerana kalau yang baik sudah tentu akan dipuji, akan diangkat. Begitu juga yang berujuk, jangan niru cara kaum wanita, perempuan hias. Kena bersifat rendah.
Jangan gesa, yang ke-8 disebut jangan gesa orang yang untuk mendapat suatu kekurangan. Jangan berlaku zalim kepada dia, sehingga kita minta keperluan. Nak sana tu, nak sana, kita minta dengan dia sehingga dia tak mampu. Sepatutnya dia kena cakap apa yang dia mampu, lagi tak mampu tak apalah. Yang ke-9 disebut jangan beritahu kepada anak isteri dia tentang jumlah wang simpanan dia. Maksudnya sebab kalau mereka tahu simpanan sedikit, dia digelisah. Ini tidak sebut menyumpah. Kalau sebut banyak, dia rasa nak lagi. Jadi kita cover sekadar ada keperluan kita. Sudah tentu setengah tu bila dia beritahu banyak, dia nak buat infak dan sebagainya, ada sekatan begini begitu. Dipanggil sedekah untuk dia, untuk pesanan, untuk dibawa bertemu dengan Allah SWT sebagai pahala itu. Dan jangan buka pula tak ada mana harta jadi kisah. Apatah lagi anak dan isteri dia. Bahkan kita kalau disuruh bawa kenderaan, ada perempuan, kira apatah lagi anak isteri dia, anak dia, dia suruh bawa dengan berhati-hati, bawa dengan dia rasa selesa dengan bawa kereta kita tu, bawa dengan hati-hati. Ini sebagaimana Nabi SAW dia sangat meraih perempuan, betul lagi menyakiti jauh sekali. Lebih itu juga 10, jika kita bersisih faham dan segera bertenang. Ini berlandaskan dengan kemarahan. Sebab seseorang dia buat keputusan dalam keadaan marah, dia akan beri kesan pada dia. Tidak boleh jadi. Kena ambil keputusan tenang, macam mana menghadapi dengan orang yang jahil. Jadi ini kata hindarkanlah sikap keras hati. Jangan terlalu terburu, kena fikir masa-masa apa yang kita nak buat. Kalau ikut kemarah memang tak nak buat apa-apa, sebab bila seorang tu ada sifat marah, dia akan buat keputusan mengikut keadaan marah tadi. Seperti mana syaitan bila dia hasut seorang tu, jadi lain. Jadi seorang tu tak boleh terima. Bahkan kita mesti berhati-hati. Bahkan disebut hati kita ini raja. Ini berlaku apa yang kita jelas sebelum ni, yang berlaku pada waktu perang. Bila disebut Nabi SAW qala la ilaha illallah qataltu ya Rasulullah inna man qala la khawfa min as-silah qala afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama qala am la. Nabi SAW berubah ketika ini marah. Kau kamu bunuhnya sedangkan dia mengucap ya Allah. Jadi Usama jawab, dia mengucapkan takut silah, takut dibunuh pada tadi. Nabi SAW tanya, adakah pembelah hati dia untuk tahu sama ada dia ni benar-benar beriman atau tidak. Jadi bila seorang ada sifat marah, sudah tentu dia tidak boleh kawal dan sebagainya. Bahkan dalam hati orang pun dia boleh tahu. Sedangkan orang tu tak ada marah dah, tapi ada benci sangat sebabkan marah tadi, dia boleh tahu belaka. Saya tahulah dia nak marah, tengok muka.
Ada orang punya muka je lah nampak marah, tapi hati tenang lah. Jadi berkaitan hati tak boleh tahu, ya? Berkaitan hati, ya? Sebab itulah Nabi SAW disebut sallu kama ra'aitumuni usalli, ya? Nabi SAW pesan kepada 10 orang, daripada Yaman mari nak ada Nabi nak belajar kaitan sembahyang. Nabi suruh dia duduk tinggal di Madinah 20 yawman, selama 20 hari. Lepas tu balik ajar anak-anak dia pula kaitan sembahyang. Nabi ajar dia suruh faham itu. Jadi apa yang dia belajar ialah dia nampak gerakan Nabi, iaitu rukun, qauli, Fatihah, rukun, fi'li, rukuk, sujud. Dia nampaklah, ada pun satu yang dia tidak nampak, yang dia perlu belajar, iaitu rukun qalbi, iaitu hati, niat kita ketika mana kita takbir, pegang dia, maka dibahas oleh para ulama Syafi'i, ada yang qasad, ta'ruf, ta'yin dan sebagainya. Itu yang belajar. Apatah lagi kita yang jauh dengan Nabi SAW, kita tak tahu semua, hukum qauli pun tak nampak, tak ingat betul. Hukum fi'li walaupun perbuatan kita tak nampak juga, kerana kita jauh, kita dah duduk di akhir zaman. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW wafat, mati, meninggal. Hukum qalbi kita lagi lah. Jadi kita disuruh belajar, iaitu ra'ji bil ilmiyah, bukan ra'ji bil basariyah. Maknanya kita lihat dengan ilmu, dengan belajar. Kalau para sahabat dia melihat ra'aitum itu, berlandaskan dengan wasfuli, dengan mata dia sendiri, nampak, macam mana rokok Nabi, sujud Nabi dan sebagainya. Ini disebut berkaitan hati. Apatah lagi maka dibahas, maka hati sudah tentu diajar oleh Nabi SAW supaya tenang. Kalau seorang itu ada sifat marah, tidak boleh membawa kepada tenangan hati dia. Orang dia mengucap Allahu Akbar, hati dia sudah tentu akan ingat tadi nama Allah tadi. Ini bila seorang bergaul dengan makhluk, sahabat. Dan begitu juga bila seorang bersisih faham, jangan mana mengangkat tangan, tunjuk isyarat dan sebagainya, bukan paling belakang, ataupun apabila kemarahan kamu telah reda, barulah cakap. Nabi ini pesan dan kitab Mazali. Itu disebut Qala Malik rahimahullah ta'ala al-ma'na al-mu'tajali Nabi Muhammad. Kita sambung pada yang ke sebelah. Sesekali janganlah sampai kamu menganggap hati kayamu, kamu itu lebih mulia daripada harga dirimu. Allah Ta'ala dah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kamu itu secara batil. Boleh kita nak makan harta di antara kita ni dengan cara lain, illa Allah Ta'ala menggunakan istisna, mustasna ilaih, illa an takuna tijaratan, mereka berniaga. Berniaga lah, duit dia bagi kita, kita bagi barang dia, harta di antara kita lah. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Maka di sana adalah niaga dan sebagainya. Itu yang dibahas. Jadi berkaitan harta
tidak boleh kita menganggap kekayaan itu mulia sehingga kita melanggar. Nisbah bara'i yang disebut lelaki 2, perempuan 1. Usikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Itu lelaki 2. Tapi apabila dia menganggap harta segala-galanya, dia tidak ikut hukum tadi. Begitu juga contoh sebagainya. Sebabkan pangkat, sebabkan harta semata-mata, dia sanggup letak dirinya di bawah kezaliman, salah, tidak berlaku adil, apa lagi, sehingga dirinya masuk di dalam orang yang zalim. Maka orang yang zalim itulah orang yang hina. Inna Allah la yuhibbul zalimin. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang zalim. Itu sebut. Maka tak salah seorang yang ada harta, jangan menganggap harta kekayaan kamu itu lebih mulia daripada harta diri. Kita ada harta diri, harta diri kita Allah Ta'ala bagi. Maka ini berkaitan dengan makhluk. Apabila kita duduk dengan seorang tu kaya, dia miskin, kita tak boleh juga menganggap itu sebagai kaya. Orang ini dijelas dalam perbahasan kita boleh hilang separuh. Apabila kita hormat seorang itu disebabkan kaya, rendah martabat agama tadi, itu disebut. Jadi masuk dalam tidak boleh pegang, kerana harta kekayaan itu adalah milik mutlak, milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah Taala bagi, pinjam, dan bila-bila masa saja Allah Taala boleh ambil balik. Itu. Dan kedua disebut ke-12, 12. Bila kamu masuki suatu majlis, maka pelihara adab majlis. Bila seseorang masuk di dalam suatu majlis, kerana di dalam suatu majlis itu ada makhluk-makhluk lain, apatah lagi manusia, dia panggil adab-adabnya. Mula-mula dengan perbisalan kepada orang lain, perbisalan, sekadar sekitar perbisalan, beri kesejahteraan. Bahkan setelah itu disebut bila seorang ini bercakap dalam suatu majlis ilmu, apatah lagi membincangkan qala Allah, berkaitan hadis-hadis Nabi, berkaitan firman Allah, itu disebut, maka dia tak masuk dalam orang yang lara, lalai. Kerana dibayangkan bahawa apabila firman Allah ataupun kita baca, manusia akan diam, dia akan tunduk tengok, tak bergerak, dia tunduk tentu dengar kita baca, semua diam. Tetapi apabila disebut dibaca ayat Allah, diterang hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak hormat, maka itu bayangkanlah, ini disebut manusia telah melupakan Khalik, pencipta, dan dia mendahului makhluk. Itu. Dan kita beritahu bila seorang dia mendahului makhluk, Allah Ta'ala akan bagi dia serah bermakhluk tadi. Sama ada makhluk tu nak khianat dia, nak zalim dia, itu serah. Adapun bila dia menghormati kalam Allah, qala Allah, apatah lagi dalam majlis ilmu, dia telah mendengar betul qala Allah itu, maka dia melebihkan
mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan pimpin dia. Ini disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala pimpin dia, Allah Taala gerakkan dia boleh buat suatu ibadat tadi. Sebab orang boleh cakap sesuatu tetapi dia mampu buat. Sebab itu disebut bila Allah Taala pimpin seorang tadi, dia boleh buat suatu amalan. Bukan Allah Taala bagi lagi sifat istimewa, iaitu disebut dia boleh diterhalang dari sifat siap rasul. Itu disebut. Dan dalam langkah tempat duduk tempat lain, yang terdatang terlebih dahulu. Ini biasa hari Jumaat, lima lewat tak kau kalau nak duduk depan, dia kena balik awal. Ini banyak berlaku kalau setengah yang tidak faham tadi. Itu jangan melangkah-langkah tempat duduk orang yang lain yang telah datang dia tahu. Kerana kita menghormati fadilat dia dah dapat kelebihan. Kerana orang yang awal, dia dah lebih utama belah lagi dalam sembahyang. Ini disebut Jumaat. Cerita melalui hari-hari Nabi, dapat unta, dapat lembu, dapat pipi sebagainya, namanya apa? Malah dia kata duduk saja di mana terdapat kosong, duduk saja. Lepas tu kalau kita pergi depan, nanti kalau sembahyang dapat kosong. Ini lakok. Itu kita panggil hadat dia. Jadi dalam majlis dia kena ada. Kena belajar adab. Sebab itulah adab dengan ilmu tak dipisah. Ada orang dia nak beradab, tapi tak ada ilmu dah jadi. Ada orang dia ada ilmu tapi tak ada adab, lagilah teruk. Ayazbillah, ini jelas. Dan disebut kerana demikian itu menunjuk tawaduknya seorang. Setelah duduk, hendaklah kamu jabat tangan, tengok orang di sampingmu. Ada kita buat lewat. Hari biasa kalau kita tengok hari Jumaat dan sebagainya, ada orang bagi lewat. Lepas tu lakau orang pula. Lepas tu tak salah pula orang sebelah-sebelah. Jadi adab dia bila kita bagi duduk, mesti jabat salam, memulai belah tangan, yang belah kanan, lepas tu itu. Ini biasa kita nampak orang buat sebagai itu barulah sifat. Itu semua ada adab di dalam suatu majlis. Itu. Dan disebut tadi sebab apa kita disuruh bayar dan langkah sebab nak tawaduk tadi, dan disuruh kita jabat tangan yang kita boleh duduk. Jauhlah duduk tempat perjalanan orang. Kalau ikut je lah sifatnya. Jadi ada suatu benda yang tak boleh kita duduk, iaitu tempat orang lalu. Maknanya ada ruang sempit, orang nak lalu tak boleh. Tak boleh. Itu ada majlis. Tempat jauhlah duduk di tempat perjalanan orang. Kerana orang yang semayang, semayang di tempat lalu orang, dipanggil sutra, dia tak dikira. Kalau dibuat sutra lah sekarang, kita boleh lalu dia. Sebab siapa suruh kita buat. Ada pun kalau orang yang semayang di tempat bukan lalu orang dibuat sutra, tak boleh. Bukan pada qatil, maknanya kita boleh keras. Keras dari dia. Ini tak di semayang lalu orang satu, lepas tu dia pun buat sutra. Itu orang boleh lalu. Sebab itu lalu orang. Ini disebut sebab tempat lain ada lagi. Ini ada disebut majlis. Dan sesudah duduk, maka berlagaklah adab berikut.
Bila duduk tu dalam suatu majlis, ada adab dia, adab dia. Ini sebuah beradab ni. Tengok macam mana dipanggil adab ni masuk dalam bab menghormati. Iaitu tengok imam-imam terdahulu macam mana mazhab Syafi'i, imam dia hormat. Contoh saya sebut Imam Syafi'i, bila dia dalam satu rombongan, anak-anak buah dia semua ikut dia, ikut belakang. Bila dia pun tengok Imam Syafi'i pergi salam dengan seorang balik ambil pergi salam, lalu pengikut anak pun mesti rasa terkejut tengok apa kan ulama usul bukan satu. Maka itu ada dia, sebab dia mengajar berkaitan binatang sikit dia. Itu ada dipanggil hormat. Dan pertama sebut memalingkan pandangan dari apa yang tidak betul. Sebenarnya bila duduk ada sebab kali nak senang tak boleh tengok. Biasalah. Bila suatu perkara yang tidak senang, contoh di dalam masjid, di tepi ada orang pakai yang tidak comel, biasalah sport surah-surah yang ada cermin di bawah, dia duduk depan, dia nampak di situ, maka tak payah tengok, duduk tengok. Ini ada dia. Bila suatu seorang duduk di dalam suatu majlis, dia terlebih tupuan tadi, dan menolong orang yang tanya. Bila ada perkara berkaitan zalim ataupun ada seorang saudara kita, mesti kita dengar juga apa yang disebut tadi, dan membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Ini sesudah duduk, maka pelihara adab tadi. Ini disebutnya membantu orang yang sedang kesusahan, menolong orang yang lemah. Ini semua masuk. Dan memandu orang yang sesat. Orang yang sesat perlu tertutup dia. Maka ini antara adab dia. Dan membalas salam orang lain, beri salam, jawab waalaikumsalam. Memberi orang yang meminta, perlu juga bila seorang meminta suatu pertolongan, nisbah, macam-macam lah nisbah, rezeki, harta, rezeki, buah pikiran, rezeki apa lagi, kita dulu memberi, menyuruh berbuat baik dan melarang melakukan kejahatan. Ini yang disebut waltakum ummatun. Tujuan kita ni manusia umat Nabi SAW kata lagi, cipta kita ni untuk dia nak dulu, untuk menyembah Allah, ubudiyah kepada Allah melalui disebut zahir dan batin. Zahir disebut amalan zahir tadi, dan batin mengikut ilmu tasawuf dia sebut khawf, khasyah, Allah itu dalam. Jadi mesti menyuruh al-amru bil ma'ruf, tengok perkara baik apa yang kita boleh besar, dan melakukan larang yang buat pilihan, dan memilih tempat sesuai bila mahu berdoa. Bila di sana ada nak berdoa, mesti kita tengok tempat dia. Jangan berdoa dia ke arah kiblat, tempat orang bersembahyang. Itu ada dia. Ini dah disebut sebelum ni, iaitu apatah lagi bila seorang tu sembahyang, sembahyang di padang, bolehlah dia berdoa, iaitu di kiri, tak boleh di hadapan kiblat, atau di bawah kaki tadi, di bawah kanan, di belah kanan lagi lah. Itu dalam bab sembahyang dibahas. Di luar pun
Betul lagi dalam majlis nak mudah-mudah ni, kerana dia berkaitan kotor, memilih tempat yang sesuai. Mesti tengok, ni tengok. Lepas dia beludah, mesti dia buang balik ataupun keluar sekejap, kena buang tempat tadi. Jangan arah ke arah kiblat. Ada orang dia buat suatu maksiat, suatu kesalahan, arah kiblat. Ulama-ulama dulu yang ceritakan mereka nak belajar ilmu, dia pergi dah ni, nak sampai dah dengan tempat tadi. Sikit lagi nak sampai tempat seorang yang dia nak belajar ilmu tadi. Bila sampai tempat tu, dia tengok seorang tu berludah, berludah secara berludah nak kiblat. Dia pulang balik, balik semula sebuah hadap tadi. Itulah dipanggil kehebatan orang-orang dulu macam mana. Dan ke-13, awaslah dia jangan kamu bersendiri kau dengan orang yang cinta kau atau orang kurang akal. Iaitu bila nak berkurang, kena tengok ada orang tadi terlalu bijaksana, dia rasa takut kurang hormat dia, sebab ada sifat manusia dia rasa nak perlu orang hormat dia. Ada orang tak perlu, tak kira lah siapa pun, masa tak ada apa-apa. Ada sifat jenis manusia, semua nak jaga, jaga semua. Ini bukan, dan orang yang kurang akal tak boleh juga. Dan si cinta kawan itu akan merasa kurang senang dengan perilaku. Dia rasa senang dengan keadaan kita. Di gurau mesti tengok, gurau tak salah, tapi mesti tengok keadaan orang tadi. Ada orang dia nak kubah pasal dia dulu, tak boleh lah. Itu keadaan dia. Dan gurau perlu, kerana Nabi SAW biasalah bergurau dengan perempuan tua. Ini katakan orang tua tidak akan masuk syurga. Sedih kan? Rupanya Nabi SAW gurau Nabi tidak gurau lawak, gurau yang benar, iaitu gurau bila seorang masuk syurga. Memang ada orang muda semua dalam syurga Allah SWT. Orang disebut bila seorang masuk syurga, yang tak senang kata orang bodoh. Memang ada dunia ni ada orang bodoh, ada orang smart, tak lari. Ada orang kata tak lari, kata bodoh. Tak, memang ada, hakikat memang ada bodoh, ada comel, pasangan je dah. Dan orang yang bodoh itulah, kalau dia masuk syurga semua akan jadi comel, tak baik dia akan berubah. Itu disebut itu dan yang kurang akal ni akan menentang perbuatanmu. Kurang akal pendek ni fikir benda buruk semua. Kita nak buat benda molek, difikir benda bukan, akal tak sihat. Sebab itulah akal tu sihat. Al-aqlus salim, akal yang sihat duduk pada al-aqlus salim fi jismis salim, pada tubuh badan yang sihat. Jadi kalau akal agak sihat, nak fikir macam mana? Fikiran bila seorang nak buat perkara baik, dia rasa ini sentiasa negatif orang, rasa sama, ni pun kena jaga. Dan apabila terdengar dalam suatu majlis disebabkan sendiri gurau atau budaya yang mendalah dia berzikir kepada Allah Ta'ala, beredar dari majlis, dia kena istighfar, dia kena ingat Allah. Kerana majlis ilmu itu majlis zikir, wala zikrullahi akbar.
wa aqimis shalah, sembahyanglah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ini dia mencegah kita dari fahsya dan munkar. Wa dzikrullahi akbar. Dan ingatlah zikir Allah itu lebih baik, lebih besar. Maka dibahas kaitan zikir antara sembahyang. Lepas sembahyang juga kita perlu pada majlis ilmu. Zikir. Para malaikat jika hadir rendah sayangnya di dalam majlis ilmu. Itu penduduk-penduduk langit bumi menghormati tadi. Ada solat tadi. Jadi berzikir yang disebut juga, itu juga zikir yang disebut kita zikir dengan mulut kita. Zikir dengan mulut, zikir hati itu kita kenal pahala. Di sisi Allah SWT, pada zikrullah akbar. Disebut dalam surah Jumaat pun, sebut nama Allah dengan banyak-banyak. Itu disebut Allah, itu kita sebut. Ada orang yang Allah sebut Allah. Ada makna itu. Kita ada makna. Sebutlah subhanallah, sebutlah alhamdulillah, sebutlah Allahu akbar. Ada makna. Ini dia tidak faham. Dia ajar kalau kita Sabil Muhtadi, kalau Syekh Muhammad Al-Bajali rahimahullah ta'ala, bila kita menziarahi orang yang sakit, kita tengok dia ini ada harapan hidup. Kalau dia tidak ada harapan hidup, jangan kita beritahu kepada dia, awak ni dah lama dah mati. Cuba kita bercakap kepada dia, beri wasiat, bertaubat kepada Allah, banyak istighfar. Itulah jalannya. Dan selain ajar kepada dia supaya dia sebut nama Allah, yang orang matikan, dia sebut Allah. Kalau kan dah sebut subhanallah, alhamdulillah, jaga. Tengok orang tenang, aksiden di berjalan sebagainya, orang yang baik, dengan husnul khatimah tadi. Kata nak panjang ini, Allah sakit, Allah gitu. Pergilah syahid, backup tinggi sana, gitu je. Kalau orang yang hampir nak mati, dia dapat cerita itu kelebihan lagi. Aku dah nampak syurga, aku dah nampak bidadari, Masya Allah, ini aku banyak kita tengok baca ataupun tengok kisah dari lepas syahid. Jadi lepas dia sesuatu dalam majlis tadi, dalam majlis ilmu dia ada buat perkara yang tak boleh. Dia buat benda sendiri yang melalaikan. Sedangkan majlis ilmu itu majlis yang para malaikat, makhluk-makhluk jin semua pakat tengok, pakat mari. Wa yatasarrafna ilaika nafar min al-jin yastami'una al-Quran. Pokok dia pakat tengok. Falamma wa yatasarrafna ilaika nafar min al-jin yastami'una al-Quran. Lepas tu dia tengok, balik ke kamu cerita gini. Itu bila dia buat benda ni, kata Rasulullah rahimahullah ta'ala, dia kena edor majlis tadi, dia kena zikir kepada Allah. Bahasa Nabi SAW, man jalasa al-majlisi kaktharu fi lagatahu qabla an yakuma min al-majlis, dzalika subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghafirallahu ma kana fi majlis zalik. Artinya bila seorang gambur ada dalam majlis, lalu banyak umum kosong dia pakai tahu fi lagatah, dia banyak umum kosong cakap dia. Qabla an yakuma fi majlis, kemudian sebelum ia beredar majlis itu, dia membaca zikir. Dan buat salah tadi, ini tak jelas suatu majlis, dia bersembang, dia bahas, dia cakap, dia bising, sebagainya. Lepas tu lari gitu, bukan cara dia. Maka dia ajar dia Nabi SAW baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang lah, panjang baca astagfirullah, astagfirullah. Baru buat sifat tadi. Maka sebelum dilari ke majlis itu, maka dia kena baca Allah subhanallah, semua maha suci Engkau Tuhan. Dengan segala kepujian bagimu, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon keampunan, aku bertaubat kepadamu, maka Allah akan mengampuni segala percakapan kosong aku dalam majlis tadi. Astagfirullahaladzim. Itu ada seseorang Muslim bila duduk di dalam satu majlis, bila sebut, bila kita buat di situ, maaf itu bersama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdulillah wa ni'amika mazidah. Ya rabbana wa rahmatana wa bi'idhika wa sultanik. Allahumma inna jama'ana hadaya wa mahrum wa qadana wa 'alika wa ma'asum. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.